Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Alhamdulillah, dengan izin dan juga limpah kurnia Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu lagi dalam program Usrah Ali yang telah pun bercuti untuk lama jugalah, daripada raya puasa, raya haji sampailah sekarang ni. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala beri kita peluang untuk kembali semula. Ramai tuan-tuan yang hadir, banyak kipas-kipas bertebaran. Sebab panas kan, banyak kipas-kipas. Jadi mudah-mudahan majlis kita ini tergolong di dalam majlis yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita dapat meningkatkan sedikit sebanyak kefahaman kita tentang agama, dan juga mendekatkan kita dengan jalan yang lurus yang diajarkan oleh, sebagaimana diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Program kita hari ni panjang lah. Lepas ni kita ada pelantikan AJK baru, Usrah Ali, pengumuman. Sorry, dah lantik dah pengumuman AJK baru. Jadi saya pun buat, mungkin tak panjang sesi saya pada hari ni, kita ringkaskan sebab ada pengumuman lain yang akan berlaku pula selepas ni. Ala kulli hal, tajuk yang kita sama-sama pilih untuk kita bincangkan pada hari ini adalah melepaskan diri ataupun membebaskan diri daripada pemikiran khurafat, daripada cara fikir khurafat. Tajuk ini penting sebenarnya. Walaupun kita selalu cakap tentang tajuk ini, di mana-mana sahaja orang cerita tentang khurafat, tapi sebenarnya dia penting. Kenapa dia penting? Kerana khurafat ini adalah salah satu di antara perkara yang orang Islam susah nak buang. Walaupun Nabi SAW apabila diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengajarkan agama, salah satu tuntutan agama ini adalah untuk membebaskan manusia daripada khurafat, menyembah Allah Subhanahu Wa Taala, serta menjauhi diri daripada syirik, dan juga membebaskan akal manusia daripada dibelenggu oleh khurafat. Ini salah satu di antara tuntutan agama. Sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala, apabila Allah utuskan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah sebut tentang sifat-sifat orang beriman. Alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummi. Orang-orang yang mengikut seorang rasul dan juga nabi yang tidak membaca dan tidak menulis. Ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar. Nabi itu mengarahkan mereka melakukan kebaikan serta menghalang mereka daripada melakukan kejahatan, kemungkaran, dan disebutkan juga wa yadh'u 'anhum israhum wal aghlal allati kanat 'alaihim. Di antara salah satu fungsi utama Nabi sallallahu alaihi wasallam diutuskan adalah untuk membebaskan mereka daripada belenggu, daripada ikatan yang mengikat dan mencengkam mereka. Ini khurafat. Jadi rahmat Nabi SAW diutuskan mengajarkan kebaikan, menghalang manusia daripada buat kemungkaran, dalam masa yang sama untuk merdekakan manusia. Merdekakan manusia daripada apa? Daripada terperangkap dalam ketakutan. Itulah khurafat. Daripada terperangkap dengan kepercayaan yang tidak ada asas. Maka Nabi SAW Allah utus untuk tujuan itu. Walaupun begitu, setelah lama Islam tersebar kan, daripada zaman Nabi SAW sampai ke zaman sekarang, sangat mendukacitakan orang menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Orang mengaku mereka beragama Islam. Orang mengamalkan ibadat-ibadat. Tetapi dalam masa yang sama, segala macam khurafat yang diperangi oleh Nabi SAW dahulunya masih lagi kekal dan subur dalam masyarakat. Yang ni yang kita kena tengok. Kenapa benda ni berlaku?
Seolah-olah agama yang kita ambil ataupun agama yang diamalkan oleh manusia ini ada satu benda yang tak kena. Kita ambil satu juzuk dalam akidah, iaitu juzuk menyembah Allah Subhanahu Wa Taala dan juga tidak menganut agama-agama lain, yang tu kita ambil. Tetapi juzuk yang juga penting di dalam akidah, iaitu membersihkan tauhid. Membersihkan jiwa manusia daripada dibelenggu kepada sembah makhluk, daripada takut kepada makhluk, daripada melakukan perkara-perkara syirik yang tidak langsung. Agama juga mai untuk membebaskan manusia daripada belenggu ini. Tapi belenggu ni susah nak buang. Nanti kita ceritalah, nanti sekejap lagi saya sebut kenapa dia susah nak buang. Cuma kalau kita tengokkan di sekeliling kita, segala macam khurafat yang berlaku pada masyarakat jahiliyah berlaku juga pada masyarakat kita hari ini. Ini satu benda yang pelik. Khurafat ini ada dalam masyarakat jahiliyah. Nabi SAW diutuskan untuk menghapuskan khurafat itu, mengajarkan agama. Lama-kelamaan, apa yang berlaku pada hari ini, orang ambil agama Nabi SAW dan orang kembalikan khurafat jahiliyah tu juga. Walaupun sebahagian orang dia kata dia bukan kembalikan. Apabila Islam sampai kepada dia, budaya-budaya jahiliyah ini tak hilang daripada kita. Sebab tu kalau kita tengok, bagi orang yang mengaji sirah kan, kita tengok perbezaan antara Arab jahiliyah ataupun persamaan kepercayaan karut-marut Arab jahiliyah dengan kepercayaan karut-marut yang ada pada hari ini, asal usul dia sama aja. Tuan-tuan bayangkan, ada benda yang Nabi SAW bagi ancaman berat, yang ni syirik. Pada hari ini orang amalkan dan orang percaya. Ada benda yang Nabi SAW sebutkan perbuatan ini membawa ke neraka. Pada hari ini orang amalkan macam biasa, meskipun mereka kata mereka menganut agama Islam dan mereka menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Ini isu yang berlaku. Kan kalau kita boleh tengok satu persatu kan. Arab jahiliyah, kalau nak buat perbandingan, Arab jahiliyah, antara perkara yang sangat tersebar luas di kalangan mereka adalah kepercayaan sial. Dia percaya sial. Ada banyaklah rantaian-rantaian sial ni. Salah satunya, mereka menganggap ada benda-benda tertentu membawa sial. Dalam hadis Nabi SAW sebut, la tira fi thalas. Dalam riwayat lain disebutkan, laukana fa inna fi thalas. Kalaulah adanya sial ni, sebab orang-orang percaya sangat, paling banyak 3 benda Arab jahiliyah percaya. Satu, mar'ah, perempuan. Yang kedua, dabah ataupun faras, binatang tunggangan. Dan yang ketiga, maskan ataupun dar, rumah. Arab jahiliyah, belum kedatangan Nabi SAW lagi ni. Setelah datangnya Amr bin Luhai tu yang bawa berhala, orang pertama yang sebarkan berhala di Jaziratul Arab, mereka sangat percaya kepada perkara-perkara sial. Rumah ni kalau diduduki, berlaku banyak kecurian di rumah itu, ataupun berlaku kebakaran di rumah itu, ataupun rumah itu duduk di tempat itu, benda-benda tak baik berlaku kepada orang terdahulu. Orang kemudian, dia akan takut nak duduk kat rumah tu. Kepercayaan sial jahiliyah. Kenderaan dulu, sebahagian orang, dia naik kenderaan tu, lalu kenderaan tu, unta tu jadi sakit, unta tu jadi tak kuat dan sebagainya. Orang tak mau naik dah, dia anggap sial pada kenderaan tu. Ada tak ada masyarakat kita? Ada. Pergi ke kedai-kedai motor kan, orang tak beli motor yang ada orang naik motor tu aksiden mati. Orang tak beli. Kepercayaan yang sama. Bukan kata tak beli tu, bukan nak suruh pergi beli. Beli juga, tak. Bukan begitu aturannya. Tetapi ketakutan kepada sial ni, sampai ke hari ini dia berlaku dalam budaya, gaya yang tetap sama. Orang anggap, ini dia ada kaitan dengan sial. Ada kaitan dengan sial. Sedangkan agama datang memerangi perkara-perkara begitu. Itu satu bentuklah sial. Yang kedua, satu bentuk lagi yang Arab jahiliyah percaya, mereka percaya bahawa alam ini dia ada alamat-alamat bagi menunjukkan apa yang akan berlaku di depan.
kepercayaan jahiliah. Ini Nabi SAW sangat tentang berat. Ini bab sial yang macam ni kan? Nabi SAW perangi habis-habisan. Man radathu tiyarah min hajatihi faqad kafar. Dalam sebahagian riwayat, Nabi SAW sebut, sesiapa yang dia berhenti buat sesuatu, dia tak jadi buat benda tu, disebabkan oleh sial, maka sesungguhnya dia telah kufur. Tuan-tuan kalau tengok kan, isunya senang je. Suka hati aku lah, aku nak buat apa aku buat lah. Aku tak mau buat, aku tak payah buat. Tetapi Nabi SAW bersungguh-sungguh nak kata, kalau kamu nak buat sesuatu, tapi kerana rasa sial, kamu berhenti buat benda tu, kamu kufur. Arab jahiliah punya percaya. Dan kenapa Nabi tegas? Kerana di sebalik perbuatan itu, dia ada kepercayaan bahawa alam ini dia ada isyarat-isyarat yang ditunjukkan oleh alam. Di sebalik itu, dia ada isyarat bahawa alam ini berkuasa mengaturkan langkah-langkah seterusnya. Bukan sunnatullah. Sebab tu Nabi SAW sebut, kalau kamu nak buat sesuatu, kemudian kamu berhenti kerana kamu anggap sial, kamu kufur. Berlaku tak berlaku zaman kita? Berlaku. Kita nak keluar rumah kan, tertinggal kunci. Patah balik masuk rumah. Nak ambil kunci, terjatuh cawan. Cawan jatuh. Lepas tu lalas kita fikir, ni macam mana benda tak kena ni. Tak idea keluar. Bibit tu dia ada. Kita menganggap bahawa alam ni, dia bagi isyarat. Sebenarnya tidak. Takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Meskipun hang tertinggal kunci, meskipun cawan pergi jatuh dalam perjalanan hang nak keluar, meskipun hang keluar rumah tersilap pergi pakai slipper bini hang, meskipun semua ni berlaku, itu bukan tanda yang depan ni akan jadi lagi teruk daripada yang sebelum tu. Itu yang agama ajak kita. Tapi kepercayaan ni dia sangat mudah untuk masuk dalam jiwa manusia. Orang anggap sial. Lepas tu kepercayaan jahiliah dulu, mereka nak keluar, antara yang mereka buat, mereka bawa burung, tiyarah. Nak pergi ke mana-mana satu urusan, mereka lepaskan burung tu. Kalau burung tu pergi ke sebelah kanan, mereka kata, okey, ni langkah kanan boleh buat. Burung tu terbang pergi ke sebelah kiri, mereka kata, yang ni tak boleh. Kat depan tu akan mendatang isyarat-isyarat yang tak bagus di depan. Dan ini semua perbuatan-perbuatan yang ditentang oleh agama. Agama datang ni nak bagi bebas manusia. Nak abad kat manusia, hampa jangan dibelenggu oleh benda ni. Nak buat apa, buat sahaja. Selagi benda tu halal, buat sahaja. Jangan terikut-ikut dengan isyarat-isyarat begini. Tapi manusia kerana ketakutan dia, kerana kepercayaan dia yang alam ni ada bagi isyarat dan sebagainya, dia terikut-ikut dan juga percaya dengan perkara-perkara sial begitu. Sama juga. Daripada Arab jahiliah dahulu mereka percaya. Safar. Bulan Safar bawa sial. Hari tertentu bulan Safar bawa sial. Orang dulu-dulu, masyarakat kita pun sama juga. Nak kahwin, elakkan bulan Safar. Sebab sial. Ini kepercayaan yang ditentang oleh agama. Tapi dia tersebar. Itu berkaitan dengan tiyarah. Gantung tangkai. Gantung tangkai. Macam-macam alasan orang bagi. Man 'allaqa tamimah faqad asyrak. Nabi SAW sebut. Tuan-tuan kalau tengok kan, bab-bab kepercayaan ni, kebanyakannya Nabi SAW sebut dengan perkataan dia kufur. Dia syirik. Tapi orang kita buat. Sampai sekarang orang buat. Ladam kuda ke, duri landak ke, pergi letak depan pintu sebab tak mau bagi jin masuk dalam rumah. Letak depan pintu, kononnya jin tak masuk dalam rumah. Agama bukan macam tu. Agama bukan macam tu. Agama tak ajak kita untuk perbuatan-perbuatan begitu. Itu salah satu yang tersebar. Daripada Arab jahiliah sampai ke zaman sekarang, budaya yang sama tersebar. Salah satu kan, Arab jahiliah, dia percaya ada benda namanya hamah. Hamah ni, maksudnya kalau orang tu mati, dia punya hajat tak tercapai lagi, dia mati. Orang bunuh dia. Tapi belum dapat lagi pembunuhnya masih bebas. Dia akan menjelma jadi burung hantu. Sebahagian cerita pula kata dia akan jadi ulat-ulat, dia akan keluar daripada kubur dia. Malam-malam
dia akan sebut, isquni, aku dahaga, bagi aku minum. Jadi kalau orang lalu sebelah kubur ni, orang akan dengar. Itu kalau mati dibunuh, belum jumpa pembunuh dia, nanti malam-malam nanti dengar. Dia kata, bagi kat aku air, aku dahaga. Arab jahiliah percaya, sampailah hajatnya termakbul, cari pembunuh dia, barulah mayat tu akan tenteram dalam kubur. Selagi tak diselesaikan siapa pembunuh dia, Arab jahiliah percaya dia akan jadi hantu kubur. Walaupun cerita lawak kan, Nabi SAW datang, Nabi kata, la hamah, benda ni tak ada, tak wujud. Kepercayaan ni tak wujud. Malangnya, kita ambil agama Islam, kita terima akidah, dalam masa yang sama, kepercayaan begini sikit punya banyak tersebar dalam masyarakat kita. Berapa banyak version mayat yang jadi hantu? Berapa banyak version ada? Kalau nak tulis kan, boleh buat ensiklopedia. Berapa banyak passion ada? Apa? Pontianak ada, sendar bolong ada, pocong. Tapi pocong dia tak kacau orang. Dia jalan dia. Udah, maksudnya banyak betul kepercayaan-kepercayaan begini. Pocong ada. Sedangkan, walaupun bila kita dengar kan, kita rasa macam lawak. Tapi ini benda yang jelas dihalang ataupun disebutkan oleh Nabi SAW tak berlaku. Mayat tak boleh balik. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Di hadapan mereka ada barzakh sehingga hari mereka dibangkitkan. Tak boleh, ada dinding. Dia duduk dalam kubur tu lah, dia tak boleh bangkit mai kacau, dia tak boleh bangkit mai dah. Sehingga akhirnya cerita-cerita ketakutan ini dijadikan bahan cerita dan dijadikan bukan hiburan, dijadikan macam mutawatir. Semua orang pegang. Ada orang cerita, mamat tu dah mati dah. Lepas tu dia tu main malam-malam jumpa dia sembang. Dia pun tak tahu. Esok tanya orang, semalam aku jumpa dia. Macam Kak Limah lah kan. Senang cerita. Macam Kak Limah. Kak Limah dah mati dah. Lepas Kak Limah dah mati, dia pergi kacau Nayan. Cerita-cerita begini kan. Nabi SAW datang. Nabi kata tak ada, tak berlaku. Yang mah itu bukan Kak Limah lah. Jin ke, setan ke apa ke. Yang dah mati, dia mati. Dia tak boleh patah balik dah. Jadi, itu salah satu. Satu lagi kepercayaan jahiliah. Al-Ghul. Ghul ni, Arab jahiliah, mereka percaya ada satu jin yang dia punya kerja specialize untuk sesatkan orang di jalan. Dulu kan orang jalan di padang pasir. Bila jalan, ada jin yang dia bagi nampak cahaya macam perkampungan. Bila orang jalan, orang nampak macam mereka pergi ke perkampungan. Jadi, apabila orang jalan, ikut cahaya tu, kemudian apabila cahaya tu hilang, dia pun jalan lagi. Jalan lagi, ikut cahaya, sampai akhirnya tersesat, tak jumpa jalan pulang. Ghul. Nabi SAW kata, dalam hadis Nabi kata, la ghul. Ghul ni tak wujud. Sebab Arab percaya benda begitu. Dia percaya ada jin yang tujuan dia untuk menyesatkan orang. Jadi apa yang mereka buat Arab jahiliah? Kerana ada jin yang tujuan dia sesatkan orang, mereka pergi minta lindung dengan jin tu. Wa innahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna bi rijalin minal jin fazaduhum rahaqa wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna bi rijalin minal jin fazaduhum rahaqa. Ada sekumpulan daripada manusia pergi minta perlindungan dengan sekumpulan daripada jin, lalu jin-jin ini bertambah sesat. Jin manusia bagi jin jadi sesat. Jin dia tak ada kuasa. Tapi bila orang kerak sangat, dia pergi minta tolong kat dia kan. Minta lindung kat dia. Daripada tak ada kuasa, dia rasa, aku tak buat apa-apa pun orang minta tolong juga. Jin pun jadi sesat. Orang punya pasal. Jin duduk tak buat apa-apa pun. Dia duduk saja. Tapi bila orang pergi tempat tu je, orang minta lindung kat dia. Datuk nenek tolong jaga. Jangan bagi anak-anak Datuk kacau saya kat sini. Tok nenek saya nak tumpang kencing. Jangan kacau saya. Budaya sama sampai ke kita. Akhirnya, jin tu pun jadi sesat. Dia ingat dia ada power. Dan kan, kepercayaan begini sampai ke zaman kita. Tuan-tuan, ini yang menjadi
semua orang yang duduk di mana-mana tempat dia berinteraksi dengan alam kan, kepercayaan ni masuk dalam otak kebanyakan mereka. Kebanyakan. Meskipun kebanyakan mereka ahli ibadat. Nak pergi turun ke laut, orang-orang lama nanti kata, dengan laut jangan buat besar kepala. Laut ni dia ada penjaga. Jangan cakap besar kat laut. Hang cakap besar, dia tarik hang. Ataupun dia bagi hang sesat dalam laut. Kufur kepercayaan tu. Kufur. Nak masuk hutan, orang sebut benda yang sama. Masuk hutan ni, jangan cakap besar. Masuk hutan ni, cakap jangan lebih kurang. Hang cakap lebih kurang, dia timai, dia kacau hang. Kufur. Berapa banyak kepercayaan ini tersebar. Orang anggap ini macam, jangan lawan. Sehingga orang yang hidup dia memang di hutan, dia takut. Hidup dia memang di laut, dia takut. Dan perkara sama, Nabi SAW kata, tak ada. Jangan takut dengan makhluk. Tetapi kita ditakutkan dengan makhluk-makhluk yang menjaga alam ni, kononnya. Dalam hadis, Nabi SAW sebut, Nabi kata, wa idza taghawwalat lakumul ghilan wa idza taghawwalat lakumul ghilan fanadu bil azan. Apabila kamu nampak macam ghilan yang menyesatkan kamu ni, yang jin yang menyesatkan jalan di tengah padang pasir, maka dalam keadaan itu fanadu bil azan. Hendaklah kamu mengucapkan azan. Maksudnya bukanlah semestinya azan dalam solat tu, tapi sebut nama Allah Subhanahu Wa Taala bagi menghilangkan gangguan-gangguan yang macam tu. Tapi jangan takut dengan itu. Akhirnya Nabi SAW ajar kita untuk takut dengan Allah Ta'ala, bukan takut dengan benda-benda ni. Itu satu antara yang berlaku juga. Selain daripada tu, ini yang banyak sangat berlakulah, kahin. Kadang-kadang kan, kahin ni bomoh. Orang dalam keadaan terdesak, dia akan pergi jumpa bomoh juga. Ramai orang dalam keadaan terdesak, dia cari bomoh, dia minta tolong dengan bomoh tu. Dan sebahagian orang, kalau di kampung-kampung dan sebagainya, mereka beribadat. Mereka solat, mereka semayang macam biasa, mereka zikir, mereka semua. Tapi bila datang keadaan terdesak, dia pergi cari bomoh. Nabi SAW sebut, man ata kahanan atau arrafan fasaddaqahu bima qal faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Sesiapa yang jumpa dengan bomoh lalu dia membenarkan perkataan bomoh tu, dia membenarkan, dia anggap bomoh cakap tu betul ataupun tukang tilik cakap tu betul, sesungguhnya dia telah kufur dengan apa yang diturunkan kepada Muhammad. Tak ada, agama tak ada. Ini betul-betul ni. Bukan ada, depa tak tahu, tak ada. Sehingga hakikatnya Nabi SAW kata, siapa percaya cakap dia, Nabi pertaruhkan apa? Pertaruhkan ertinya dia kufur dengan apa yang turun dekat aku. Mana kita nak letak agama dan akidah kita kalau kita pergi jumpa bomoh juga? Nak letak kat mana? Sehingga ke tahap ayat tu Nabi bandingkan, kalau kamu pergi jumpa bomoh, kamu percaya dia cakap sama macam kamu kufur dengan aku. Punya beratnya kedudukan yang Nabi SAW letak. Aisyah radhiyallahu anha tanya Nabi SAW, tapi kadang-kadang orang pergi tanya bomoh tu cakap jadi betul. Kadang-kadang betul. Nabi SAW kata, itu adalah perkataan yang jin curi-curi dengar. Yakhtatuful jin. Apabila malaikat menurunkan khabar daripada langit, jin-jin ni curi dengar. Fayaqurruha fi udhuni waliyihi. Lalu jin tu datang dan dia bisikkan di telinga wali-wali dia. Fayakhlatuna ma'aha mi'ata kadhbah. Lalu wali-wali jin ni, ahli sihir ataupun kahin, orang yang dia tahu ni, dia akan balut cerita jin tu dengan 100 pembohongan lain. Sebab dia pun tak dengar betul-betul. Jin tu dengar sikit je daripada langit. Jin curi dengar, malaikat khabarkan, lalu dia dipanah. Apabila dia dipanah, khabar yang dia dengar sikit je tu, dia buat turun mai cerita kepada wali-wali dia. Wali-wali dia dengar lagi sikit. Dan sikit tu dia campur dengan tipu daya dia, orang percaya.
Nabi SAW kata jangan percaya. Tak ada begitu. Keras-keras bersungguh Nabi SAW nak menunjukkan jangan percaya. Tak ada. Tapi apa yang berlaku kepada orang kita? Dalam keadaan terdesak, orang pergi cari bomoh. Orang cari bomoh. Kes apa? Banyaklah kes yang berlaku. Kan budak-budak ATNM dulu yang dia berpukul budak tu sampai mati tu. Jumpa bomoh. Bomoh manakah konon kata dia ni curi laptop. Lepas tu berpukul dia. Satu pukul di dunia kena penjara lah. Tapi perbuatan tu kufur. Dan tak ada ketentuan pun yang memang betul bomoh tu cakap. Tak betul. Tuan-tuan, ini penting juga ni. Kita kena tanam dalam jiwa kita. Kita kadang-kadang impress dengan ucapan orang-orang yang sebegini. Dia cakap betul lah. Dia cakap jadi betul. Tak ada. Tak ada. Kecuali bagi orang yang percaya yang dia tu cakap tu jadi betul. Kalau dia percaya, memang dia akan nampak dia tu cakap tu betul. Dia akan nampak betul. Ini maksud tazyin ataupun zinah. Diperhiaskan kepada mereka apa yang mereka percaya itu. Dia nampak, dia percaya, dia akan nampak macam betul selama-lamanya. Tapi hakikatnya cakap bomoh ni tak betul. Sama seperti orang lain cakap, tak betul. Bukan kata jangan percaya, boleh jadi betul. Memang tak betul. Dan selain daripada tak betul, Nabi SAW sebut, kamu percaya dengan bomoh, kamu kufur dengan aku. Itu je pilihan yang ada. Dan kadang-kadang kita bolehlah buat cerita lawak apa semua, satu bab. Tapi hakikatnya orang yang pergi tanya kepada bomoh ni cukup ramai. Dalam keadaan terdesak, dia nak tahu, dia pergi tanya kepada bomoh. Ini perkara yang berpunca daripada jahiliyah dan kekal sampai sekarang. Apa lagi orang percaya? Orang kita percaya. Orang percaya Tok Kong kan? Orang percaya Tok Kong Hindu ada kuasa. Jangan pergi kencing kat Tok Kong Hindu. Kalau tak mau kencing sebab jangan hina, tak apalah. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah. Jangan kamu pergi maki sembahan-sembahan selain daripada Allah, nanti depa akan maki Allah tanpa ilmu. So jangan buat begitu. Begitu tak apa. Jangan buat begitu, jangan hina dia supaya dia tak hina balik Allah Taala. Itu okey. Tapi kalau percaya Tok Kong ada kuasa, dia ada power, ini kufur. Kepercayaan tu kufur. Curi buah, dia berdosa curi buah je lah. Curi buah tu pasal curi je lah dia berdosa. Tapi lah ni tak boleh curi dah, dia pakai buah plastik. Dulu boleh curi. Lah ni curi bawa balik bagi anak main boleh lah. Buah plastik. Dulu kan, Saqif, apabila mereka datang, ini berlaku di zaman Nabi SAW. Saqif datang. Mereka jumpa Nabi SAW. Mereka kata, kami nak terima agama. Apa yang Nabi perlu, apa yang Nabi wajibkan. Nabi kata tak boleh makan riba, tak boleh berzina dan sebagainya. Mereka terima semua. Nabi bagi satu arahan dekat mereka, runtuhkan Lat. Lat tu duduk kat kampung mereka. Rabbah, mereka panggil Rabbah. Bila Nabi SAW perintahkan mereka untuk runtuhkan Rabbah, Saqif kata, yang ni kami tak boleh buat. Bukan setakat kami tak boleh buat. Kalaulah Rabbah tu dengar yang Nabi SAW kata nak runtuhkan Tok Kong tu, maka dia akan hancurkan anak-anak kami di sana. Jangan cakap kuat-kuat. Kalau dia dengar, dia bagi bunuh anak kami semua. Ketika itu dalam riwayat disebutkan Nabi SAW kata tak apa, hampa tak boleh nak pecahkan. Nabi hantar Al-Mughirah bin Syu'bah pergi pecahkan Rabbah. Pecahkan Tok Kong, berhala yang paling besar di Taif kalau tak silap saya. Nabi hantar Mughirah bin Syu'bah. Dan ini biasalah, kebiasaannya antara perkara yang selalu berlaku. Bila kepercayaan khurafat ni dia terlalu berakar umbi kan, orang percaya nak hancurkan khurafat itu dia memerlukan kepada kekuatan. Dia akan ada peperangan. Ya, perang antara hak dengan batil. Di sini kita akan diuji. Orang yang tinggal lama dalam sistem khurafat, dia nak keluar daripada sistem itu, itulah peperangan di antara al-haq dan al-batil. Di situ orang akan diuji. Sebab itulah Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quran, wa kadzalika zayyana likatsirin minal musyrikin qatla auladihim syuraka'uhum liyurduhum
liyurduhum waliyalbisu alaihim. Demikianlah syaitan menghiaskan kepada pengikut-pengikutnya untuk membunuh anak mereka kepada sembahan-sembahan mereka, untuk memesongkan mereka dan juga memalingkan mereka daripada agama. Tuan-tuan kalau fikir kan, kenapa Arab jahiliah sanggup sampai bunuh anak ni? Bukan main-main punya cerita. Mereka bunuh anak lelaki sebab takut miskin, dia bunuh anak perempuan sebab takut kehinaan. Betapa kuatnya kepercayaan jahiliah tu sampai anak-anak beranak perempuan mereka boleh tanam hidup-hidup. Wa'dul banat. Sebab dia percaya, kalau anak ni dia besarkan nanti, dia akan dapat kehinaan. Besarnya kepercayaan dan dia sanggup buat sampai macam tu. Bayangkan betapa kuatnya kepercayaan tu. Kenapa benda ni berlaku? Sebab tazyin. Syaitan menghiaskan bagi nampak itu sangat penting. Bagi nampak betul-betul cantik. Sebab akal yang penuh dengan khurafat, dia hanya akan kutip sampel-sampel yang membenarkan khurafat dia. Ini penyakit paling teruk yang melanda ramai orang percaya khurafat. Dia takkan nampak dah sampel lain. Zaman tu, mereka nampak 3-4 orang yang bela anak perempuan sampai besar, ditimpa kehinaan, dia terus tanam dalam kepala dia. Kalau siapa bela anak perempuan, tak bunuh masa kecil, dia akan ditimpa kehinaan. Sampai ke tahap mereka sanggup untuk bunuh anak-anak mereka. Kalau orang bagi tahu kat mereka, ni ada perempuan yang orang besarkan anak tak mati, mereka tetap tak percaya. Tazyin, perhiasan. Itu nama dia perhiasan. Syaitan hiaskan kepada mereka supaya nampak apa yang mereka percaya tu nampak cantik. Demikian juga berlaku kepada Al-Mughirah bin Syu'bah. Apabila Nabi SAW perintahkan dia untuk runtuhkan Lat, dia bawa kapak nak pergi pecahkan Lat. Kali pertama dia pukul kapak tu, jatuh dia. Dia jatuh terduduk. Bila dia jatuh, orang Saqif pada ketika itu dah kata kat dia, "Itulah aku dah abang kat hang, jangan pecahkan, hang dah kena hukuman daripada Lat. Kenapa hampir pukul Lat? Tak boleh, jangan pecahkan." "Tak apalah, kami masuk Islam, tapi jangan kacau tokong ni." Ini cabaran yang akan berlaku. Di sini berlaku peperangan di antara kebenaran dan kebatilan. Untuk Allah Subhanahu Wa Taala akan uji siapa di kalangan hamba Allah yang betul-betul beriman dan siapa yang kufur. Dan Al-Mughirah bin Syu'bah, apabila dia pukul sekali, batu tu tak pecah, dia yang jatuh, dia bangkit, dia pukul lagi sekali. Dia pukul berkali-kali sampai pecah pintu Lat tu dan dia runtuhkan Lat. Dia tak berhenti, konsisten, buat apa yang dia perlu buat. Tuan-tuan, ini dalam peperangan, ini penting lah. Apabila khurafat bermaharaja lela kan dalam masyarakat, perang di antara hak dan batil ni, kadang-kadang kita tak nampak kemenangan dia. Kadang-kadang akan ada orang terkorban dalam peperangan tu. Kadang-kadang akan ada orang terkorban. Kadang-kadang kita tak nampak hasilnya. Tapi di sini iman manusia diuji. Sebab akhirnya, satu, kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah tak uji kita lah dengan keadaan begitu. Kita minta Allah tak uji kita. Jangan minta diuji. Sebab tu Nabi SAW sebut, "La tatamannau liqa'al adu." Jangan kamu berharap kamu pergi jumpa dengan musuh. Tak payah duk berharap nak jumpa dengan musuh. Fa idza laqitumuhum fasbutu. Tapi kalau kamu berdepan dengan musuh, tetapkan kaki kamu, jangan patah balik. Ini nampak tak angle yang Nabi nak ajak. Kamu jangan doa pergi jumpa dengan musuh. Tak payah doa jumpa musuh. Tak jumpa lagi bagus. Tapi the moment kamu jumpa musuh, tetapkan kaki kamu pergi lawan. Wa'lam annal jannata tahta dhilalis suyuf. Ketahuilah bahawa sesungguhnya syurga berada di bawah naungan pedang. Jadi isunya kan, apabila berlaku pertembungan di antara hak dengan batil ni, di sini iman manusia akan diuji. Takat mana manusia tu boleh bertahan dengan tauhid dia? Sebab syaitan akan hiaskan kepada mereka supaya nampak betul-betul cantik. Sebab tu dalam perang Badar, ketika ini takdir Allah Subhanahu Wa Taala, Allah bagi kekuatan ni kepada syaitan, sedikit kekuatan untuk dia lawan dengan kebenaran, yang akhirnya dia akan kalah. Kalau tengok daripada luar kan, daripada sudut luar, akhirnya syaitan akan kalah. Tapi bila syaitan kalah, kita tak tahu. Mungkin momen yang kita nampak tu, kita nampak syaitan tengah kuat. Dan pada ketika itu, orang yang mengaku kalah dan dia tunduk kepada syaitan pada ketika itu, dia masuk dalam kekufuran. Sebab tu dalam perang Badar, apabila Nabi SAW jalan nak pergi perang, dengan orang Quraisy juga nak pergi perang,
syaitan turun berupa jadi Suraqah bin Malik. Suraqah bin Malik berupa jadi orang terus. Syaitan ajar mereka datang perang. Fa inni jarul lakum, aku akan mempertahankan kamu. Dia bagi tahu depa strategi, kamu ramai berdepan dengan musuh yang sikit, aku akan tolong kamu. Sampai ke tahap tu Allah bagi peluang kepada dia. Al-Quran cerita. Allah bagi peluang kepada syaitan untuk buat begini. Artinya peperangan di antara hak dan batil betul-betul berlaku. Sama ada kita bertahan ataupun kita tewas. Tapi akhirnya yang jahat itu akan kalah. Sebab itulah walaupun syaitan berupa jadi Suraqah bin Malik, kemudian apabila dia lihat Jibril turun menyusun malaikat untuk datang tolong orang beriman dalam perang Badar, dia patah balik, dia tinggal mereka. Syaitan tu tinggal mereka. Tapi bagaimana dengan orang yang tertewas sebelum tu, terpedaya sebelum tu? Mereka tewas. Kalau orang yang nampak kekuatan musuh pada ketika itu, dia tarik diri, dia telah melakukan perkara yang sesatkan dia. Jadi kena bertahan, sebab nak lawan khurafat ni akan ada ujian dia. Suraqah bin Malik ni kita cerita banyak kali dah, cerita dia macam sirah dulu. Dia ada beberapa isu dia. Satu, dia yang tadi tu cerita setan lah berupa jadi dalam perang Badar. Satu lagi cerita dia masa Nabi SAW nak pergi hijrah. Masa Nabi nak pergi hijrah, orang offer siapa boleh pergi tangkap Nabi Muhammad, pulangkan, dapat sekian-sekian hadiah, unta sekian banyak. Suraqah bila dengar offer tu, dia rasa tertarik untuk dapatkan offer tu. Dia duduk fikir, kalau aku dapat tangkap Nabi Muhammad kan bagus, bawa balik. Kemudian dia dengar orang datang cerita. Orang kata, aku dengar ada 2 orang tengah jalan di tempat tertentu. Suraqah kata kepada orang yang bawa cerita ni, dia kata ke orang tu, tu surat tu sampai kepada Umar. Umar kata, laqad asabta alladhi fa'alt. Betul-betul yang kena macam dia berkata tu lah. Tapi Umar kata, aku hantarkan surat kepada engkau. Ada satu kad dalam surat yang Umar balas tu. Ambil kad ni, lemparkan di dalam Nil. Bila sampai kepada Amr bin al-As, dia buka kad tu, dia tengok, min Umar bin al-Khattab Abdullah ila Nil ahli Mesir. Ini adalah perutusan daripada situasi yang akan berlaku. Dia sikit je hamalat, dia mengandung sikit, berterusan mengandung tu. Dan apabila Allah kurniakan kepada dia anak, Allah bagi anak dekat dia, ketika tu dia kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini ujian. Yang bagi anak ni Allah Taala, yang memastikan orang tu tak dapat anak juga Allah Taala. Tapi Allah uji sebahagian orang, dia kena sabar. Kalau tak kena jangan minta, tapi kalau kena sabar. Jadi ini sedikit sebanyak berkaitan dengan khurafat. Cuma kalau orang tu kuat pemikiran dia bebas daripada khurafat tak datang kat dia. Ini kekuatan orang yang dia kepercayaan dia semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Khurafat tak main kacau dia. Tak melekat dalam kepala dia. Sebab tu dalam riwayat disebutkan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, bila dia beli unta. Bila beli unta, orang main abak kat dia, unta ni ada penyakit. Kami letak unta ni dengan unta lain kena penyakit. Nak minta pulangkan supaya dia ambil unta yang lain, jangan ambil unta yang tu. Ibnu Umar kata, aku percaya dengan kata Nabi SAW, la adwa. Unta tu sendiri tak berkuasa untuk sebarkan penyakit. Dia tak ada kuasa tu. Aku percaya dengan Nabi, aku ambil. Jadi ini semua khurafat berkaitan dengan kepercayaan ada kuasa ajaib, ada kuasa selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi basmi. Tapi dalam masa yang sama, ada juga beberapa khurafat yang cerita-cerita kosong. Dia bukan pasal kuasa, cerita pasal alam lain. Yang ni mistik sikitlah, cerita pasal alam lain. Nabi SAW, dah sejam dah Adi Syarul, kau belum ni? Dah, jangan berhenti okay. Last. Nabi SAW, satu ketika, Nabi cerita dengan para sahabat. Nabi cerita tentang, Nabi duduk dengan isteri-isteri Nabi SAW. Zaman ni nak sebut perkataan isteri-isteri pun sensitif. Tapi memang cerita dia gitulah. Nabi duduk dengan ramai isteri, Nabi duduk sembang dengan mereka. Bila cerita-cerita tu, sambil bercerita,
salah satu cerita yang Nabi sebut, isteri Nabi kata cerita ni bunyi macam khurafat. Kemudian Nabi SAW tanya, atadruna mal khurafah? Hampa tahu tak khurafat tu apa? Dan Nabi SAW mula mencerita. Nabi kata khurafah ni nama satu orang lelaki daripada Uzrah. Asal kaum dia kaum Uzrah. Satu hari dia ni hilang. Asarathul jin. Dia dicolek oleh jin. Jin colek dia. Lama, dahran tawila. Lama dia hilang tak balik ke kampung. Lepas tu, lepas lama dia hilang, tiba-tiba dia muncul balik. Dia muncul balik, dia ceritakan pengalaman dia duduk di kampung jin. Dia ceritalah apa dia makan, apa dia buat, apa yang mereka bagi kat dia dan sebagainya. Macam-macam cerita dia. Sehingga akhirnya orang pun kata, hadithu khurafah. Yang ni cerita yang dibawa oleh lelaki yang nama dia Khurafah tadi. Tapi sebab dia mula bawa cerita tu, lekat nama dia sampai hari ni. Kira nama dia tu, jenama tu dia orang first sekali lah yang cerita. Pengalaman pergi ke kampung jin. Tapi cerita-cerita begini, cerita yang macam ni, tak ada kena-mengena dengan kuasa ajaib. Tak ada kena-mengena kuasa ajaib. Orang tu cerita je. Dia hilang 3 tahun. Lepas tu 3 tahun lagi dia muncul. Dia cerita. Bunian colek dia, bunian. Ni, macam Kak Limah tadi lah. Dia pergi kampung bunian. Cuma kuda ni satu ni dia menikah dengan bunian elok-elok, dia pergi tinggal bunian tu, dia menikah dengan Kak Limah. Dia macam tak teli lah. Tapi kalau cerita-cerita yang begini yang macam ni, yang ni cerita kosong, tak apa. Yang ni cerita kosong. Boleh jadi dia cakap betul, boleh jadi dia bohong. Ni tak ada kena-mengena dengan khurafat. Tak ada kena-mengena dengan akidah. Tolak tepi ya. Cerita ni tak penting. Cuma ulama' mazhab mereka bahas lah. Mereka bahas, boleh tak orang kahwin dengan jin? Perbahasan panjang lah di kalangan ulama'. Ada yang kata boleh, ada yang kata tak boleh. Ini cerita yang, kalau kita cerita pun, pengalaman ni hanya dirasai oleh orang yang rasa. Orang tak rasa, dia tak tahu apa pun. Orang yang rasa, yang tu mereka duduklah di alam dia sendiri, yang tu cerita dia. Orang lain tak ambil tahu. Tapi cerita-cerita begini, banyak juga berlaku. Sebab tu ulama' mazhab bahas bab-bab begini. Cuma kena hati-hati. Bila disampai kepada bab kepercayaan, sampai kepada bab ada kuasa untuk aturkan hidup dia, sampai kepada minta tolong kepada makhluk, sesuatu yang hanya Allah Subhanahu Wa Taala sahaja yang bagi, sampai kepada percaya bahawa alam ni uruskan diri dia sendiri, alam ni ada isyarat-isyarat, ini semua kufur. Jadi saya berhenti setakat ni dulu untuk hari ni. Jadi tuan-tuan, cuma di penghujung ni, peringatan untuk diri saya dan kita sekalian. Mungkin kita pun kenal orang-orang di sekeliling kita yang Allah Ta'ala uji dia dalam peperangan membasmi khurafat. Pesan kepada mereka, sabar dan jangan tinggalkan agama. Jangan tinggalkan tauhid. Dia mungkin menang, dia mungkin kalah. Dia mungkin akhirnya sampai dia mati pun dia kalah. Dia mungkin. Tapi jangan gadaikan tauhid dia untuk kesenangan dunia. Jangan buat benda-benda yang bercanggah dengan agama. Teruskan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan sabar apabila diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab keajaiban bukan tanda kebenaran. Ajaib bukan tanda benar. Walaupun ramai orang kadang-kadang depa nak tunjuk yang agama ni benar-benar ajaib berlaku. Sebenarnya agama bukan begitu. Ajaib, kalau nak cari ajaib, dia ada di mana-mana aja. Ada ajaib yang karamah. Ada ajaib yang istidraj. Pada gambaran luaran dia tak ada beza pun. Luaran dia tak beza. Ada orang Islam, contoh, saya bagi 2 contoh ni. Ada orang Islam, dia dapat isyarat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dilihat karamah. Dilihat karamah. Apa-apa sahaja yang dilihat, dia mimpi ke ataupun Allah bagi ada kelebihan. Dia tengah jalan lautan, harimau nak mai serang dia. Lepas tu harimau nak mai serang, tiba-tiba harimau tu berhenti, harimau tu takut, patah balik. Contohlah cerita je, harimau tu patah balik. Lepas tu dia pun bertaubat. Taubat kepada Allah Ta'ala, tinggalkan dosa-dosa dia dan sebagainya. Mungkin karamah. Atau mungkin disebabkan dia kuat ibadat. Kuat ibadat, Allah bagi ada kelebihan-kelebihan begitu. Karamah Allah bagi. Tapi tuan-tuan jangan lupa, ada orang yang Allah Ta'ala bagi dia istidraj untuk tambahkan kesesatan dia. Ada orang yang dia pergi minta kepada batu berhala, kemudian dia dapat hajat dia ditunaikan. Kena sakit, teruk apa-apa, pergi minta kat. Di tempat kita tak sampai ke tahap tu, tapi di sebahagian tempat di India dan sebagainya, pagi orang boleh pergi ke masjid, petang boleh pergi ke tokong, dia try minta semua sekali.
Dia kata Tuhan mana satu bagi pun tak apalah, aku try semua. Yang penting salah satu bagi. Bila bagi, akhirnya dia tak tahu Tuhan mana bagi. Pagi masjid, petang tokong, Tuhan mana satu yang bagi. Istidraj boleh jadi juga. Melihat keajaiban, itu bukan tanda kebenaran. Keajaiban ramai orang lihat. Kalau tengok video-video YouTube kan, ramai orang Kristian yang mereka cerita kata dia tak ada agama, dia atheist ke apa, dia tidur malam, dia jumpa Jesus mai kat dia, suruh sembah Jesus, mangkit esok dia masuk agama Kristian. Dia kata itu keajaiban. Dan orang Hindu ada keajaiban dia, orang Buddha ada keajaiban dia, orang Islam pun melihat keajaiban. Tapi nak beza antara karamah dengan istidraj ni susah. Akhirnya perbezaannya, apa yang mendekatkan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, itu pemberian Allah Taala. Apa yang membuatkan kita jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala, itu daripada syaitan. Jangan lihat orang boleh jalan atas ayak, semua wali Allah. Tak. Ada wali Allah, ada wali syaitan. Ini penting. Akhirnya yang dinilai adalah memegang agama yang betul sebagaimana diajarkan oleh Nabi SAW. Minta maaf terlama sikit sebab kita pun dah lama tak berusrah kan. Seronok cakap. Okey, dekat ni. Ada soalan ke tak? Kita ada masa untuk soalan lah. Ada. Kalau masih. Okey, sila. Assalamualaikum warahmatullahi. Ustaz, okey, nak tanya Ustaz, apa pendapat Ustaz tentang kepercayaan orang Melayu kita tentang tanda-tanda kematian 100 hari, 40 hari, 7 hari, 3 hari, 1 hari tu. Tanda-tanda kematian. Tak ada. Okey, dia dua isu Satu, khusus tanda kematian apa yang berlaku beberapa sebelum kematian, dia buatlah benda-benda yang lepas dia mati baru orang fikir, oi, dia jarang buat begini. Tiba-tiba dekat detik kematian dia baru dia buat. Ini berlaku. Berlaku kepada ramai orang. Cuma dia sendiri tahu tak yang dia akan mati? Dia tak tahu. Dia tak boleh plan untuk kematian, beli insurans siap-siap ke semua, tak ada. Ini semua tak ada. Kalau tahu senang, rugi syarikat insurans, dia tutup terus. Dia ni tahu aku rasa 100 hari lagi nak mati kot, pergi beli takaful siap-siap. Dia ni lagi 40 hari nak mati, beli hadiah, hibah, mampus syarikat bankrupt semua. Tak ada siapa tahu. Cuma kadang-kadang apabila orang tu dia dah meninggal dunia, kita lihat, kita nampak jarang dia buat begini, tapi tiba-tiba dia buat begini sebelum dia meninggal dunia. Ini biasa berlaku. Pengalaman ramai orang, ini biasa berlaku. Tapi apakah itu bererti dia tahu yang dia nak mati? Tak, dia tak tahu. Ini termasuk di dalam bab takdir Allah Subhanahu Wa Taala untuk meletakkan seseorang dalam keadaan tu ketika dekat dengan detik kematian dia, dalam keadaan tu berlaku. Sebab itulah dalam hadis Nabi SAW sebut, wa inna rajulan ya'malu bi'amali ahli al-jannah fima yabdu linnas fayasbiqu alaihi al-kitab fayamalu bi'amali ahli an-nar fadakhala an-nar. Akan ada orang yang pada pandangan manusia dia melakukan amalan ahli syurga. Sepanjang hidup dia buat amalan ahli syurga. Tetapi ketentuan Allah mengatasi segala-galanya. Kalau Allah tentukan dia ahli neraka, dia sendiri akan tergerak melakukan amalan ahli neraka sebelum dia mati dan dia masuk neraka. Wa'iyadzubillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala lindung kita daripada masuk dalam golongan ni. Dan Nabi SAW juga sebut akan ada orang pada pandangan manusia amalannya adalah amalan ahli neraka sahaja sepanjang hidup dia. Tapi ketentuan Allah mengatasi segala-galanya. Dia sendiri akhirnya akan melakukan amalan ahli syurga di hujung hayat dia. Dia mati dan dia masuk syurga. Innamal a'malu bil khawatim. Kata Nabi SAW, sesungguhnya amalan dikira berdasarkan yang hujung sekali. Jadi apakah kita nampak sebahagian orang dekat-dekat kematian dia di lain? Boleh jadi. Ini boleh jadi. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala tentukan orang nak buat apa pada bila-bila masa. Tetapi apakah orang boleh tahu yang dia nak mati? Tak ada siapa boleh tahu. Jadi ini dua isu yang berbeza. Ala kulli hal, juga berkaitan dengan isu orang tahu tak tahu dia nak mati ni. Tingkah laku pelik-pelik ni, dia berlaku banyak kali dalam hidup kita. Kan, dia berlaku banyak kali dalam hidup kita. Kita ubah rutin kan, berlaku banyak kali. Ia bukanlah bererti ubah rutin ni orang tu nak mati.
Tak sebenarnya. Kalau tidak, jenuh lah. Tiap-tiap hari pakai jam biasa. Tiba-tiba berhenti pakai jam. Keluar rumah tak pakai jam. Tuan-tuan jangan buat spekulasi. Mungkin dia ni nak mati dah kot. Jangan buat spekulasi macam tu. Mungkin dia tak mati pun. 4 bulan dah tak pakai jam. Tapi tak mati-mati juga dia ni. Tak. Keluar daripada rutin bukan tanda orang tu nak mati. Sebab kita biasa keluar daripada rutin. Kan? Geng-geng kita naik basikal ke lari kan. Basikal lari tiap hari. Tiba-tiba 2 minggu tak naik basikal. Dia ni mungkin dekat dah kot. Tak, belum tentu. Tapi kalau kata dia mati, kita boleh cerita ke orang. Dia sebelum mati 2 minggu dia tak naik basikal dah. Kalau dia mati betul. Tapi kalau dia tak mati, itu bukan tanda kematian. Cuma nak ceritanya, kita tak tahu melainkan selepas orang tu matilah. Jadi, tapi segala tingkah laku pelik-pelik ni bukan tanda. Manusia akan buat benda pelik beberapa kali dalam hidup dia. Kita hanya tahu betul-betul apabila dia dah mati nantilah. Wallahu a'lam. Wah dah tanya. Awak dah ada soalan? Sila Kak, sila. Tak, suara kuat ni. Ustaz boleh dengar kan? Boleh. Ustaz, adakah ada khurafat yang kalau kita macam amalan untuk murah rezeki kan? Kan banyak amalan untuk murah rezeki, kena baca surah lah, ayat lah, beribu kali, 1000 kali. Ini khurafat juga ke macam ni? Okey. Amalan-amalan untuk memurahkan rezeki. Kebiasaannya, amalan-amalan ini dilakukan oleh sebahagian orang soleh. Biasanya kan, orang soleh dia buat amalan-amalan. Ini perkara biasa. Yang mana setiap orang soleh dia ada dia punya customize ibadat-ibadat yang tidak ditakyidkan ataupun yang tidak ditetapkan. Dalam agama ada ibadat yang tetap. Solat fardu tetap, solat-solat sunat yang tertentu tetap. Selain daripada itu, ada perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi ganjaran tapi Allah tak tetapkan. Bila perlu buat, berapa kali perlu buat, tak ada. Istighfar banyak-banyak. Nabi SAW istighfar 70 kali sehari. Tapi ada tak waktu tertentu kita dituntutkan 10 kali waktu pagi, 10 kali waktu petang? Itu tak ada. Ataupun Nabi SAW sebut 2 ungkapan yang Allah suka, ringan di lidah, berat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim. Tapi ada tak waktu tertentu untuk baca kat sini 100 kali, dekat situ 100 kali? Tak banyak dalil-dalil begitu. Maka dalam bab begini, banyak orang-orang soleh mereka memilih waktu yang bersesuaian dengan kehidupan mereka. Bila mereka nak buat ibadat tu, mereka buat. Dan apabila mereka ditimpa dengan kesusahan dan sebagainya, sebahagian mereka sebagai jalan keluar daripada kesusahan, mereka ada amalan yang mereka buat. Istighfar beratus-ratus kali, ataupun ucap Alhamdulillah, ucap Subhanallah, zikir-zikir yang memang maksur, datang dalam nas. Tapi orang-orang yang beribadat, mereka pilih untuk sesuaikan dengan kehidupan mereka. Ini boleh buat, dan semua ahli ibadat buat begini. Waktu untuk baca Al-Quran, ada orang pilih waktu pagi, ada orang pilih waktu petang, ada orang pilih waktu malam, macam-macam. Ada sahabat Nabi SAW kan, tiap-tiap kali semayang dia baca Qul Huwallahu Ahad. Tiap-tiap rakaat dia baca Qul Huwallahu Ahad. Orang pergi mengadu kat Nabi SAW. Dia ni tiap-tiap rakaat baca Qul Huwallah. Tak ada surah lain nak baca lah. Nabi panggil dia, Nabi tanya, pasal bang baca Qul Huwallah ya? Dia kata dia baca Qul Huwallah sebab dia suka Qul Huwallah. Dia suka surah tu dia baca. Tiap-tiap rakaat, tiap-tiap solat. Nabi kata sebab suka kepada Qul Huwallah tu Allah masukkan dia dalam syurga. Jadi itu pilihan dia. Pilihan peribadi dia, dia suka dengan surah tu dia baca. Allah Ta'ala masukkan dia dalam syurga. Tapi boleh tak kita nak kata disunahkan dalam setiap solat baca Qul Huwallah sahaja? Tak ada lah begitu. Jadi pilihan masing-masing ini kekal pilihan. Dan rentetan daripada pilihan ini, sebahagian ahli ibadat dan sebagainya, mereka buat beberapa perbuatan dan ternyata mujarab. Mujarab. Sebahagian ulama, dia kata bila aku dalam kesusahan, aku baca istighfar 1000 kali, Allah tunjuk jalan keluar dekat aku. Sebahagian ulama cerita-cerita orang-orang soleh yang mereka buat beberapa perkara yang Allah Ta'ala tunjuk kat mereka jalan keluar bagi urusan mereka. Mereka baca zikir-zikir tertentu, Allah hantar rezeki kepada mereka. Cerita-cerita begini banyak. Jadi dalam kes ini semua dia kekal dalam ruang lingkup pengalaman peribadi orang tu. Kalau orang rasa bersesuaian, dia boleh ikut atas dasar kejayaan orang yang ikut sebelum dia.
Sebab tradisi para ulama, mereka akan tanya orang soleh apa ibadat yang mereka buat, amalan mereka buat. Kalau ibadat tu sunnah Nabi SAW, itu dituntut untuk kita ikut. Tapi kalau ibadat tu bukan sunnah Nabi SAW, optional. Siapa nak buat, siapa tak mau buat sudah. Jadi bab ni dia tak termasuk dalam khurafat. Kalau ada orang soleh kata, petua-petua orang soleh, bila dia mula istighfar tiap-tiap hari sekian-sekian kali, ataupun dia baca subhanallah sekian-sekian kali, dia rasa hidup dia tenang. Dan kita rasa macam nak ikut, kita pun ikut. Tak ada masalah. Boleh ikut. Cuma fadilat hanya ada dengan sunnah Nabi SAW. Itu beza. Sunnah Nabi dia ada fadilat tambahan. Dan ikut sunnah Nabi SAW itu dituntut. Selain daripada sunnah Nabi SAW, kita tak dituntut untuk ikut. Orang nak ikut-ikut, tak nak ikut sudah. Dan jangan hidupkan dia sebagaimana kita menghidupkan sunnah. Ini satu benda penting lagi. Sunnah dihidupkan. Tapi petua-petua tinggal petua untuk amalan sendiri. Tak boleh hidupkan petua macam hidupkan sunnah. Sunnah Nabi SAW selepas solat, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. 33, 33, 33. Itu sunnah Nabi SAW. Dengar petua manakah ada tok guru, dia kata setiap kali lepas solat dia akan baca nas'aluka ya man huwallahu alladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim sampai habis Asmaul Husna. Dia baca setiap kali. Dia rasa hidup dia tenang. Kita pun dengar-dengar macam best pula nak ikut tok guru tu. Kita sendiri, inisiatif sendiri. Lepas solatnya nak buat gitu, nak ikut tok guru tu. Itu tak apa. Tapi kalau the moment kita hidupkan perbuatan tu, umpamai ramai-ramai duduk belakang aku, selepas solat kita baca ini, itu jadi bid'ah. Tidak boleh kita hidupkan melainkan sunnah Nabi SAW. Menjadi budaya mesti sunnah Nabi SAW. Tapi pilihan peribadi, apa kita nak buat, kita punya sukalah. Selagi amalan itu bagus, bacaannya bagus, tidak bercanggah dengan agama, tak ada masalah. Nampak tak beza? Boleh nampak? Boleh ya? Okey ya? Okey, cantik.